Okay, bila sebut pasal sistem ni, okay, masa sistem, okay, kita tengok kepada muka surat 2 Saya terus cut tau. Okay. So ini adalah system of number. Okay. Dan system of number kita panggil sebagai set semesta. Set semesta ni merangkumi yang kat luar ni. Gambar rajah Venn diagram. Ini adalah set semesta ataupun lebih dikenali sebagai R. R ni adalah real. Segala nombor yang pernah jumpa set ke pi ke ataupun eksponen itu sebenarnya adalah real number. Dan real number terbahagi kepada 2 kategori, iaitu yang pertama adalah rational number. Walaupun dia tulis huruf Q, tapi sebenarnya Q tu adalah simbol untuk rational. Rational ni nombor yang bukan nombor yang boleh diterjemahkan dalam bentuk pecahan. Okey, dan satu lagi dia terbahagi dua kan, satu Q, satu lagi I. Q tu rational, kalau I ni adalah irrational. Okay. So basically system of number ni kita nak tahu kategori ataupun kluster nombor yang ada. Jadi bila kita ada real number, ada 2 kategori, iaitu rational and irrational. Irrational ni kalau kita baca dekat atas ni, irrational adalah nombor yang tidak boleh ditulis dalam bentuk pecahan. Contohnya kalau kita ada set ataupun kita ada pi. So set 5 dengan pi dia tak boleh diterjemahkan nilai pecahan. Jadi itu dikenali sebagai irrational number ataupun I. So kategori kat sini kalau kita tulis, okay, so ini contohnya set 5, pi, apa lagi? Kalau ikutkan eksponen, eksponen pun ada irrational number sebab kalau tekan kalkulator, dia memang takkan dapat nombor pecahan ataupun nombor yang boleh diwakilkan A per B lah. So dia irrational number. Okay, untuk jenis yang kedua iaitu rational number. Rational number adalah nombor yang boleh ditulis dalam pecahan. Itu terbalik lah. Okay, so kalau nak tahu definition rational, buka muka surat 1. Okay, so ini adalah rational number. Okay, rational number diwakili oleh huruf Q. Dan rational number ni dia ada 2 jenis kita panggil, iaitu yang pertama adalah decimal, yang pertama ni adalah fraction ataupun pecahan. Okay, kalau rational ada 2 tau, satu fraction. Kalau fraction ni maksudnya pecahan A per B lah. Okay, kalau satu lagi adalah decimal. Decimal maksudnya perpuluhan. Okay, so sebarang nombor yang boleh tulis dalam pecahan ataupun boleh tulis dalam perpuluhan, itu adalah rational number, di mana perpuluhan ni dikategorikan sebagai 2 pula, iaitu yang pertama terminate dan yang kedua adalah berulang. Okey, terminate ni kalau contohnya nombor yang kita tekan dalam kalkulator 1/4. Okey, 1/4 kita tahu itu adalah rational sebab dia kategori pecahan kan. So bila tekan kalkulator 1/4 dia akan dapat 0.25 full stop. Dia tak ada lagi nilai kat belakang. So itu dikenali sebagai terminated decimal. Maknanya perpuluhan yang terhenti. Tapi kalau awak ada nombor yang contohnya pecahan 1/3. Kalau 1/3 memang dia rational. Tapi kalau awak tukar dalam bentuk decimal places, dia akan dapat 0.33333. Tak berhenti maksudnya. Jadi itu sebenarnya adalah kategori repetition of digits. Okay. So kalau jumpa nanti soalan perpuluhan ke pecahan ke, itu adalah rational number. Okay, yang irrational je berbeza sebab irrational kalau yang set ataupun pi ataupun eksponen. Okay, and then dalam rational kita ada lagi kategori yang itu dikenali sebagai yang color hijau ni. So yang ni apa dia nama dia? Z. Z ni itu dikenali sebagai integer. Okay, so integer ni subset kepada rational. So integer ni biasa pelajar pernah jumpa lah. Integer ni adalah nombor bulat yang boleh dihitung. So nombor bulat contohnya 3, -4. Okay, so Z kalau integer dia punya simbol adalah Z. Kalau rational adalah Q, kalau irrational adalah I. Okay, kita tengok pada apa itu integers. Okay, so integers adalah sebarang nombor bulat yang merangkumi nombor negatif
Saya rasa saya punya slide ni hang ni. Tak nampak conteng Okay. So Z ni kan integers kan. So integers ni maksudnya nombor yang negatif termasuk nombor kosong dan termasuk nombor positif. Tapi dia bukan pecahan. Dia adalah nombor bulat sahaja. Itu integers. Dan integers terbahagi kepada dua, iaitu satu positif integer, satu lagi negatif integer. Okay, kalau integer kita tulis Z. Z kan? Kalau positif integer kita akan letak Z plus. So Z plus adalah nombor integer yang positif. Bila nombor integer yang positif, dia akan start daripada 1. Sebab kosong bukan positif ataupun negatif. Sebab kosong dia tak boleh ada nilai simbol positif atau negatif. Jadi kalau Z positif, nilai dia starting daripada 1 lah. 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu kalau positif integer. Kalau negatif integer, Z negatif. Negatif ni maksudnya nilai negatif ke bawah lah. Itu negatif 1, negatif 2, negatif 3. Okay. Alright, so ni dia punya kategori. Okay, kemudian dalam integers, ini balik ke sini. Tadi rational kan? Dalam rational ada integer. Dalam integer ada whole number. Okay, whole number yang dikategori oleh sebagai W. Okay, W ni adalah whole number. Okay, so whole ni macam mana kita tahu di whole number? Nombor keseluruhan. Whole number adalah nombor kosong termasuk dengan positif. Okay, jadi kita tengok kat depan ni. Ini definition untuk whole number. Whole number adalah W 0, 1, 2, 3, 4. Maksudnya dia akan termasuk kosong. Okay. Dan yang seterusnya adalah nombor positif. Jadi itu dikenali sebagai whole number. Kalau ada negatif, itu integer. Kalau tak termasuk integer, tak masuk negatif, itu adalah whole number. Okay. Dan yang terakhir adalah dikenali sebagai natural number. So natural number ni paling simple lah, sebab natural adalah nombor yang tidak termasuk dengan kosong. Okay. So starting with 1, 2, 3 dan 4. Okay, jadi yang paling ingat lah, kalau nak ingatnya set number dia ada yang paling penting adalah rational dan irrational. Dan dalam rational ada integer, dan dalam integer kita ada whole number. Dan dalam whole number paling kecil iaitu cluster natural number, iaitu nombor yang positif sahaja. Okay, so ini adalah set semester. Sebenarnya kalau ikutkan ni basic je lah, sebenarnya tak adalah tanya dalam quiz. Okay, dan benda ni sebenarnya kalau ikutkan dulu-dulu sistem nombor ni dijumpai masa tamadun India. Okay, dan kalau ikutkan Al-Khawarizmi, ilmuwan Islam yang telah menemui integer kosong. The only one integer yang dijumpai oleh ilmuwan Islam adalah Al-Khawarizmi. Sebenarnya dia ada tahu kenapa dia boleh klasifikasi ni. Cuma kita sebagai pelajar perlu tahu je dalam banyak nombor dia ada dia punya klasifikasi. Bukannya semua nombor tu kita panggil sebagai integer, tak. Kita ada irrational, kita ada rational dan sebagainya. Okay. Alright, so daripada subtopik kecil ni, okay, pelajar didedahkan untuk bezakan ke jenis nombor. Jadi kita terus pergi kepada practice di mana kita nak identify, dia bagi satu set. So dia bagi set S. Ini set S. Ini set S. Dan dia dibagi dalam lebih kurang 10 nombor. Negatif 5, negatif 1, 0, 1/8, 2/3, 4, 5, 3 pi dan 5.1212. So daripada nombor yang dibagi ni, tolong identify yang mana satu natural, mana satu whole number, mana satu integer. Okay. So saya bagi 1 minit untuk kenal pasti, dan kalau dah tahu jawapan dia tulis dalam modul. Dan nanti kita akan bincang. Okay, so nanti boleh tulis kat sebelah ni je lah. Natural number N. Apakah nilai dia? Okay, whole number W. Okay, apa unsur dia? Integers adalah Z. Okay, dan sementara tu saya buka kepada soalan kalau ada. Sebab ni subtopik yang pertama, dia nak tahu klasifikasi nombor, jenis-jenis nombor, nama-nama dia. Okay, boleh buat dalam modul lah. Ataupun kalau ada soalan, boleh buka mic
Dan boleh tanya. Okay, right. So kita pergi pada soalan A yang pertama. Natural number. So natural number adalah nombor positif integer tidak termasuk kosong dan juga negatif. So natural akan start daripada yang mana? Mana natural number? Ya. Okay, 3. Betul? Ada satu lagi yang tertinggal. Yang mana satu? Apa boleh beritahu? 5, Ada satu 5. lagi natural number. 5. 1/8. 1/8 bukan? Kosong. Kosong. Kosong pun bukan. Kosong whole number je. Oh. Kalau kosong tu dia sebenarnya whole number. Apa dia? 4. Mana satu natural number? Satu lagi. 4. Lepas 3 tu apa? Lepas 3, pi. Pi bukan. Pi irrational. 4 punca. Okay, betul. Punca kuasa 4. Okay. Ni. Punca kuasa 4 sebenarnya adalah natural number. Kenapa? Sebab walaupun dia punca. Dia 2 teacher. Ya, betul. Sebab punca kuasa 4 sebenarnya nilai dia sama ada 2 dan juga negatif 2. Okay. Jadi walaupun dia letak cert kat situ, sebenarnya kita boleh calculate terus. Cert 4 nilai dia 2 atau negatif 2. Jadi sebenarnya natural number adalah cert 4 juga. So hati-hati Kalau cert 5 confirm bukan. Sebab cert 5 kalau tekan calculator memang takkan dapat nombor bulat. Okay. Alright. So itulah jawapan dia. Natural number ada 2 sahaja. Itu cert 4 dan juga 3. Okay. Untuk whole number. Whole number ni adalah sebenarnya gabungan natural number dengan nilai kosong. Jadi kosong, cert 4 dan juga 3. Okay. Dan untuk integers adalah gabungan dengan nilai yang negatif. Jadi kita akan start daripada berapa? Negatif 5. Betul. Negatif 5, negatif 1, kosong, cert 4 dan 3. Okay, jadi ini adalah integers. Okay, untuk rational number adalah keseluruhan gabungan integer, gabungan whole number, gabungan natural dan juga nombor yang pecahan. Jadi untuk rational number iaitu simbol dia Q. Okay, simbol Q kalau rational. Okay, so start dari negatif 5, negatif 1, kosong, 1/8, 2/3, cert 4. Cert 5 ya ke tidak? Rational ke tidak cert 5? Tak. Ya. Okay, tidak. Sebab cert 5 adalah irrational sebab dia adalah punca kuasa. So cert 5 bukan, 3 ya. Pi bukan pi pun bukan dan dia kena sambung terus 5.1212. Dot. Kalau awak ada nombor perpuluhan yang ada lebih tu, awak kena letak dot 3 kali. Okay. Alright, so settle untuk irrational number, rational number. And the next irrational number adalah I.
Okay, so irrational number ada dua sahaja, iaitu cert 5 dan juga pi. Okay, dua sahaja. Alright, dan last but not least itu real number. So real number apa dia real number? Real number adalah gabungan keseluruhan irrational dan juga rational number. Jadi maksudnya kalau kita nak tulis sebenarnya real number ni R dia sama dengan S dia sebenarnya. S ni maksudnya keseluruhan lah, tak payah salin. Jadi daripada negatif 5 sampai 5.1212. Okay. So daripada sini kita tahulah perbezaan antara klasifikasi number system. Okay, dah siap dah satu subtopik. Kita pergi kepada subtopik yang kedua, iaitu order. Okay, yang ni dia just nak nak bagi pendedahan berkenaan klasifikasi nombor starting the real sampai kepada natural. Okey, kita pergi kepada muka surat yang ketiga. Okey, kalau ada modul tu dia buka modul nombor 3, muka 3. Okey, muka surat yang ketiga kita nak belajar berkenaan order. Okey, so apa itu order? Order ni adalah susunan nombor di atas satu garis lurus. Okay, so the set of number point that corresponds to all point on number line is called the set of real number. Okay, so kita ada real number line So ni number line. Number line adalah garis lurus. Okay, so bila sebut pasal order ni sebenarnya susunan tau, susunan. Susunan maksudnya kalau kita ada satu garis lurus, okay, kalau kita tengah ni center kita ada kosong, yang mana menghala ke sebelah kiri yang menghampiri negatif infinity adalah dikenali sebagai nombor negatif. So kena ingatlah order dia, susunan atur dia. Dan nombor yang menghala ke sebelah kanan iaitu menghampiri positif infinity, dikenali sebagai nombor positif. Itu sebenarnya order. Okey, jadi ke kiri ke kanan magnitude dia ataupun arah dia mesti tengoklah. Kalau negatif, kalau ke kiri negatif, kalau positif ke kanan. Okey, so kenapa kena tahu pasal susunan untuk garis lurus? Sebab kita nak selesaikan berkenaan soalan ketaksamaan. Bila sebut ketaksamaan tu inequalities. Inequalities atau dalam bahasa lebih kecil, lebih besar dan juga lebih besar sama dengan. Okay, ketaksamaan ni inequalities bila kita nak selesai, kita akan perlukan garis nombor ataupun yang order dia negatif dan juga positif untuk kita selesaikan soalan tu. Okey, jadi untuk inequalities ni, okay, dalam buku tu ke 4, 5. Kalau plain jadi salin, awak just tengok dulu, nanti kita buat praktis je. Yang mana tak ada modul dia kena praktis je lah. Okay, so sekarang ni untuk yang interval dia ada 8 jenis kan. So 8 jenis tu dia ada nama dia closed interval, open interval, half open interval. Okay, dan setiap interval ni kalau dalam bahasa Melayu nama dia adalah julat. Kita nak cari dia punya jarak nilai dia contohnya antara 0 dengan 10. So itu punya julat. Okey, dan setiap julat ataupun setiap interval tu dia boleh wakili dalam 3 bentuk. Okey, iaitu yang pertama dikenali sebagai interval form. Okey, bila sebut interval form, interval ni dia punya simbol dia adalah sama ada bracket petak ataupun bracket bulat. Okey. So bracket petak ni adalah untuk interval ataupun julat yang tertutup, closed. Kalau buka ini adalah open. Tertutup, terbuka. Termasuk ataupun tidak termasuk. Okey, yang kedua, interval tu juga boleh diwakili dalam bentuk inequality. So inequality dia punya simbol ada 4 iaitu lebih besar sama dengan, lebih kecil dan juga lebih kecil sama dengan. Di mana kalau lebih besar ni ada mana kan dia ada lebih kecil, lebih besar, dan lebih kecil sama dengan lebih besar sama dengan. Okey, yang lebih kecil okey, kalau lebih kecil dengan sama dengan ni, ini kita panggil sebagai closed.
tertutup Dan kalau lebih kecil dan juga besar, ini adalah open. Jadi dia reflect kepada bentuk interval tadi. Okey, dan cara yang ketiga untuk kita wakilkan interval dalam bentuk real number line. Ni garis lurus yang order tadi ni. So real number line dia punya basic dia, kita ada satu garis lurus dan kita akan tandalah apa-apa titik yang mewakili nilai pada interval yang diberikan. Okey, so sekarang untuk table ni dia bagi just nak bagi tahu cara tukar dia sebenarnya. Okey, so contohnya yang first, kita ada close interval. Kenapa nama dia close? Sebab dia punya interval tu bracket petak untuk kedua-duanya. Maknanya nilai dia tertutup. Okey, so maksudnya termasuk dengan nilai A dan termasuk nilai B. Okey, so kalau dua-dua adalah bracket petak, itu adalah closed interval. Okey, dan untuk closed interval, bila kita tukar dalam bentuk inequality form, okey, so dia punya simbol akan jadi lebih kecil sama dengan, lebih kecil sama dengan. Okey, so kalau interval form closed, dia punya simbol adalah lebih kecil sama dengan dan lebih kecil sama dengan. Dan bila kita wakilkan atas real number line, real number line kalau tertutup, dia adalah bulat penuh. Okey, saya rasa tak gerak sebenarnya skrin ni. Lagging kot, lagging ke? Suara saya okey tak? Boleh dengar tak? Boleh. Okey. Ada sekat-sekat? Tak ada sekat? Tak ada. Tak ada. Oh. Okey, okey. Terima kasih. Okey, cuma kenapa dia tak tukar ni sekejap. Sekejap Dia tak gerak dia punya tu. Okey. Alright, so tadi yang close interval kan? Sekarang ni kita tengok pada open interval. So kalau open interval, terbuka open interval. So kalau kita nak wakilkan dalam bentuk kurungan, dia adalah bentuk bulat. Kurungan bulat macam ni lah. Okey, dan dia punya simbol adalah lebih kecil. Dia tak ada sama dengan. Dan cara kita nak tulis ataupun lukis atas real number line, kalau open, dia adalah terbuka. Okey. Jadi secara ringkasnya kalau kita nak ingat, okey. So kalau kita nak ingat, kalau dia closed, okey, dia punya simbol lebih kecil sama dengan lah. Dan dia punya real number line mesti bulat penuh. Macam ni. Okay, kalau open, dia lebih kecil sahaja. Dan bila kita nak zahirkan atas real number line, dia adalah bulat kosong. Okay, so ini adalah open and close interval. Apa jadi kalau half open interval? So kalau half open interval, dia ada dua. Half open ni maknanya separuh terbuka, separuh tertutup. Okay, so yang ni buka satu dan tutup satu. Jadi bersama tutup satu dan buka satu. Jadi ini dinamakan sebagai half open interval. So kalau kita nak tulis dia punya dia punya inequalities, dia tengok pada simbol dulu. Kalau open dulu kat depan, maka dia adalah simbol lebih kecil. Dan kalau close dekat belakang, simbol lebih kecil sama dengan. Dan cara kita nak zahirkan atas real number line macam biasalah. Okay, kita akan buat dua nilai, satu A, satu B. Dan disebabkan ini adalah open, so bila open dia bulat kosong sahaja. Dan kalau close kalau close dia adalah bulat penuh. Okay, so kita akan sambungkan antara dua tu. Okay, boleh faham ke? Sama juga dengan half open yang satu lagi. Okay, dan untuk makluman yang satu lagi, kalau open interval yang melibatkan infinity. Okay, so kalau melibatkan infinity, okay, kita ada bracket, kita ada real number line. Dan kita ada A contohnya. So kalaulah kita ada satu bulat penuh, ini adalah closed. Dan bila dia bergerak ke sebelah kiri menghampiri negatif infinity, maka bila kita nak tukar dalam bentuk interval, nak tukar bentuk interval kan, so kita akan baca dia start daripada negatif infinity dulu sampai A lah. So cara tulis dia adalah negatif infinity koma A. Okay, sebab kita baca daripada kiri dulu sampai kanan. Dan untuk simbol interval bagi negatif infinity ataupun infinity mesti open. Dia tak boleh close sebab segala nombor dia tak boleh terhenti pada satu nilai. Jadi that's why dekat situ kita ada open untuk infinity.
Okey. Dan kalau untuk A ni kita nampak kan, A dia memang sebab dia bulat penuh maka dia adalah closed. Okey. Itu contoh kalau kita ada interval yang menghala ke sebelah kanan ataupun kiri. Okey, so sekarang ni sama juga dengan atas ni. Kita try pergi kepada practice 2. So practice 2 ni macam mana kita nak wakilkan suatu julat ataupun interval menggunakan real number line. So dia minta kita wakilkan dalam real number line. Jadi contohnya soalan yang pertama tu dia bagi julat negatif 4 dan 2. So daripada sini kita tahu ini adalah closed interval. Sebab apa? Sebab dia punya bracket tu adalah closed, dua-dua petak. Jadi bila kita nak wakilkan dalam real number line, so yang pertama sekali kita buat satu garis lurus. Okey, dan bila kita tengok dia punya nilai, dia ada dua. Satu negatif 4, satu lagi adalah 2. So satu nombor negatif, satu nombor positif. Jadi bila kita nak wakil atas garis lurus, negatif 4 sebelah kiri, 2 sebelah kanan. Okey? Jadi kita letak dua nilai tu atas garis nombor. Dan bila kita nak lukis sama ada bulat penuh ataupun bulat kosong, kita akan tengok kepada simbol ni. So ini adalah close. So bila close dia adalah bulat penuh. Yang ni pun sama, dia close, itu adalah bulat penuh. Jadi kita akan tulis atas ni, ini yang 4 tadi. Okay. Saya rasa saya punya slide tak keluar dekat awak. Okay. So negatif 4 tu bulat penuh sebab dia closed. Dan 2 pun dia bulat penuh sebab dia adalah closed. Jadi nilai tu di antara negatif 4, 2, maka kita akan sambungkan sahaja. Okay, so ini adalah real number line bagi interval negatif 4, 2. Okay, so kita try buat B pula. Macam mana kita nak wakilkan kosong dengan infinity? Okay, so kalau nak wakilkan kosong dengan infinity, first kali buat number line dulu. Kita buat satu number line. Okay, dalam ni kita ada nilai, satu nilai je iaitu kosong. Infinity dia tak boleh tanda So infinity dia tidak boleh tertanda atas garisan number line. Jadi yang kita perlu buat hanyalah garisan kosong sahaja. Takat kosong. Okay, so disebabkan ini adalah infinity, so infinity adalah sebelah kanan. Okay, dan untuk yang kosong ni dia adalah open. So bila open dia adalah bulat kosong je lah. Maka kita akan buat sini bulat kosong. Okay, dan dia akan menghala ke kanan. So tarik. So, dia akan menghampiri infinity. So infinity dia akan tanda kat atas tu. Okay, dan infinity memang dia akan okay, dia akan guna open bracket lah. Sebab infinity dia tak boleh letak satu nilai yang nyata. Ketidakterhinggaan so kita tak tahu nilai dia berapa. Okay, so next soalan C. Soalan C, kalau ikutkan ini adalah negatif infinity, so dia akan menghala ke kiri dan ada satu nilai. Jadi cara nak lukis dia punya real number line, buat satu garisan. Dan dia punya takat dia satu je iaitu 2. So kita akan letakkan nombor 2 di tengah. Sebab dia tak ada nilai lain dah, 2 je. So 2 ni dia punya simbol adalah close, termasuk closed. So bila close, dia punya simbol adalah bulat penuh. Okay, so kita akan buat bulat penuh sini. Okay, dan nilai dia menghampiri ke kiri sebab negatif infinity. Tolong ingat sebab dia negatif infinity tau. So negatif infinity means that bergerak ke kiri. So kita akan tarik daripada ni ke kiri sampai habis. Okay, so ini adalah negatif infinity. So nanti kalau kita nak selesaikan inequalities yang melibatkan ketaksamaan, jadi awak akan tahu nilai negatif akan menghala ke kiri dan nilai positif akan menghala ke kanan. Okay, dan last kita pergi kepada soalan D yang terakhir, macam mana kita nak buat real number line untuk D. So D ni nombor dia 3 dengan 5 kan. Jadi untuk D buat satu garis lurus real number line. Dan disebabkan dia ada 2 takat, satu 3, satu lagi 5, maka awak tandakan 2 nilai. 3 dengan 5, 3 lagi kecil. So 3 berada di sebelah kiri dan 5 berada di sebelah kanan. Okay, so kedua-duanya ada close dan juga open. So ini sebenarnya adalah jenis half open tau.
half open ke half close ke, dia sama je istilah dia, half open ataupun half closed. So 3 ni adalah closed. Kita akan buat bulat penuh kat 3. Dan 5 adalah open, so bulat kosong. Dan nilai julat ni di antara 3 hingga 5, maka kita akan sambungkan antara 2 ni. Okay, so kita akan dapat real number line untuk interval yang telah diberikan. Okay, so ni lah basic dia. Macam mana awak nak tukar daripada interval kepada real number line. Ataupun kalau bagi real number line, awak nak tukar kepada interval. Okay, so ada soalan tak berkenaan order ataupun real number line? Overall sebenarnya subtopik kedua ni dia nak tolong masa kita nak selesaikan inequalities nanti, supaya awak tahu kalau close macam mana kita nak lukis atas garis lurus. Okay, ada tak soalan? Kalau ada, buka mic nak tanya. Kalau tak ada, saya proceed kepada tajuk seterusnya iaitu inequalities. Mana-mana yang tak ada modul tu mungkin boleh buat nota ringkas lah. Ataupun nanti tengok balik video ni, ataupun nanti tonton je lah mana-mana yang penting untuk rujukan. Okay, so kalau tak ada soalan, kita pergi kepada subtopik yang ketiga. Okay, subtopik yang ketiga, muka surat yang kelima, iaitu macam mana kita nak permudahkan dan selesaikan ketaksamaan. Okay, so ni 1.3 tajuk besar dia. Ketaksamaan. Okay, so apa itu ketaksamaan? Ketaksamaan adalah satu statement di mana nombor itu salah satunya lebih besar ataupun lebih kecil daripada salah satu yang lain. Maksudnya kita ada sebelah kiri dengan kanan lah. Sebab itulah ketaksamaan ni dia akan perbandingan antara dua pihak, sebelah kiri dengan sebelah kanan. Dan simbol ketaksamaan yang paling glamour ataupun yang paling basic adalah lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, dan lebih besar sama dengan. Sebab kita nak tengok nilai dia yang sebelah kiri besar daripada kecil daripada kanan ke, ataupun kanan lebih besar daripada kecil daripada kiri. Okay, so sekarang ni kita nak tengok properties of inequalities. Okay, sebenarnya properties inequalities ni bukanlah soalan, cuma dia adalah basic rules of inequalities yang biasa pelajar buat dan biasa dah pelajar jumpa. So properties of inequalities sebenarnya boleh baca je ataupun boleh tengok pada segi contoh. Properties inequalities yang pertama, transitive property. Ya, apa itu transitive property? Transitive property ni maksudnya conclusion daripada dua inequalities. Okay, contoh, kalau tengok pada ayat sini kan, ini transitive sebenarnya. 3 lebih kecil daripada 5. Dan pada masa yang sama, 5 tu lebih kecil daripada 7. Maka daripada sini kita boleh conclude kan, kita boleh katakan 3 ni adalah lebih kecil daripada 7. Itu sebenarnya transitive properties. Tapi kalau kita nak selesaikan inequalities nanti tak guna sangat benda ni. Okay, yang biasa kita guna adalah addition property, subtraction property. Okay, addition property dengan subtraction properties ni yang biasa kita guna untuk algebra. Contohnya, contohnya kalau kita ada 2x tambah 4 lebih kecil daripada 10. Ini kan inequalities kan? Jadi kalau kita nak selesaikan untuk x, apa yang perlu buat dulu? Kita akan alih nombor kan, sebab nombor dia berada di sebelah kiri. Jadi kita akan alih 4 ke sebelah kanan ni. Okay, bila kita alih ni, positif 4 yang asal, bila alih dia akan jadi negatif 4. Sebab dia betul kata 4. So ini nama dia subtraction properties. Penukaran daripada sebelah kiri ke kanan. Dan dia tidak mengubah apa-apa simbol ketaksamaan. Okay, dia sama macam kalau kita selesaikan 2x tambah 4 sama dengan cos 10. Dia sama je lah kalau yang ni. Sebab dia akan dapat 2x sama dengan 10 tolak 4 dapat 6. So properties yang yang sama dengan ketaksamaan ni adalah sama sahaja. Okay, so tu je lah. Okay, dan next kalau kita tengok kepada yang seterusnya adalah yang penting yang ni yang ni. Multiplication dengan division, iaitu hasil darab yang melibatkan hasil darab dan juga hasil bahagi.
Okey, untuk yang hasil darat dan juga hasil bahagi, penting dekat sini untuk tahu. Okey, contoh dekat sini saya tunjuk. Okey. So kalau kita ada hasil darat antara kedua-duanya, contohnya dia bagi sini negatif negatif 3 lebih kecil daripada negatif 2. Okey, ingat negatif 3 lebih kecil daripada negatif 2. Kemudian dia beritahu negatif 1 lebih kecil daripada kosong. Maka, okay, so bila dia beritahu negatif 1 lebih kecil daripada kosong, so kita akan daratkan nilai dia dengan negatif 1. Okay, dan negatif 2 ni pun darat negatif 1. Ini basic properties untuk darab lah. So negatif 3 darat negatif 1 dapat 3. Okay, dan automatically bila dia melibatkan hasil darab dengan nilai negatif, okay, bila darab bila dia darab nilai negatif, simbol kena reverse. Okay, so sekarang ni kalau nampak dekat sini, asalnya kan dia negatif 3 darab negatif 1 dan negatif 2 darab negatif 1 kan. Jadi simbol dekat bahagian tengah ni, okay, bahagian tengah ni saya padang ini, so dia kena tukar reverse jadi lebih besar. Kalau melibatkan hasil darab ataupun tolak, hasil darab ataupun hasil bahagi yang melibatkan nilai negatif, reversekan dia punya simbol operation kat tengah tu, sama ada lebih besar jadi tukar jadi kecil ataupun lebih kecil tukar jadi lebih besar. Okay, inilah yang biasa pelajar yang tertukar. So untuk multiplication dengan division, sila perhatikan kalau ada hasil bahagi atau hasil darab yang melibatkan negatif, apa kena tukar simbol. Okay, contohnya macam ni juga sama. Asalnya negatif 3 lebih kecil daripada negatif 2. So bila kita melibatkan hasil bahagi negatif 1, nilai kuantiti yang negatif, simbol dekat tengah ni dia akan reverse jadi lebih besar. Okay, ni lebih kecil kan, so ni tukar jadi lebih besar. Reversekan sahaja untuk properties yang melibatkan hasil darab dan juga bahagi. Okay, so kita try tengok contoh macam mana kita nak selesaikan. Okay, yang ni nota yang saya beritahu tadi. Sekiranya dua-dua belah kiri inequalities tu didaratkan dengan nilai negatif, okay, seperti contoh 7, 8, 9, 10, simbol inequality mesti ditukar ataupun reverse. Okay, dia punya keyword kat sini ni, kalau darab dengan nilai negatif. Darab dengan nilai negatif. Sama juga kalau kedua-dua belah tu dibahagikan dengan nilai negatif, maka simbol tu perlu ditukarkan. Kalau bahagi dengan nilai negatif, simbol tu kena tukar. Okey, terbalik jangan tukar hilangkan, kena terbalikkan sahaja. Okey, jadi kita tengah tengok kenapa dia bagi properties ni, sebab kita nak selesaikan linear inequalities. So bila kita sebut pasal linear, okey, linear, bentuk linear adalah yang basic A X plus B. So kalau kita nak selesaikan linear inequalities ni, kita nak cari X tu lebih kecil berapa lah. Okey, dan untuk properties inequalities dah ada 4 jenis tadi, lebih kecil sama dengan, lebih besar dan juga lebih besar sama dengan. So kita try tengok kepada solution, macam mana kita nak selesaikan linear inequalities berdasarkan properties yang tambah, tolak, darab, bahagi. Okey, example 1. Selesaikan ketaksamaan yang berikut dan cari jawapan dalam set. Okey, jawapan yang pertama dalam set, jawapan yang kedua dalam inequality form, jawapan yang ketiga dalam interval form, dan jawapan yang keempat mesti dalam jawapan real number line. Maksudnya, awak selesaikan inequality dan dapatkan jawapan tu dalam 4 bentuk: set, inequality, interval dan juga real number line. Okay, so contohnya kita try tengok example yang pertama dulu. Jawapan dah ada tau dalam modul. Kalau siapa yang dah ada, actually awak tak salin pun, cuma untuk faham je lah. Okay, example yang pertama ni, okay, example yang pertama, 2x tolak 4 besar daripada 8.
Okay, so daripada sini kita boleh nampak dia melibatkan addition properties, pindah sebelah sana, maka dia akan dapat 2x lebih besar daripada 8 campur 4, 12. Okay, kemudian melibatkan transitif yang kedua pula, dia punya properties pindah sana jadi hasil bahagi. Tapi bila jadi hasil bahagi, tengok kat sini, ini adalah nilai positif kan. So bila nilai positif, maknanya simbol tak perlu tukar. Jadi dia akan kekal dapat x lebih besar daripada 12 bahagi 2 dapat 6. Okay, jadi ini solution yang simple sebab dia bagi satu inequalities yang tak ada rumit lah. Jadi yang awak dapat jawapan ni, ini sebenarnya adalah bentuk inequality form. Ni inequality form lah. Inequality yang ada simbol besar, kecil, sama dengan semua tu lah. Okay, sekarang bila kita nak tukar dalam bentuk set notation, okay, yang pertama kita nak tukar dalam bentuk set. Okay, bila set, kalau pernah belajar sebelum ni, nak senaraikan set dia mesti open curly bracket, lepas tu kena senaraikan. X lebih besar daripada 6, maksud dia kalau kita buat dalam real number line, okay, saya buat dari number line dulu RNL ni real number line. Okay, real number line maksudnya kita buat satu garis. Okay, dan dia ada satu nilai sahaja iaitu 6. So saya letak 6 kat sini. 6. Okay. Dan dia punya tu simbol kan lebih besar kan. So lebih besar tu maksudnya open. Bila open maknanya dia bulat kosong je dan menghampiri ke kiri. Iaitu negative infinity. Positive infinity. Okay. So bila dia nilai ke sana, maksudnya 6 tu tak termasuk tapi dia termasuk dengan 7. Biasa kita akan buat 7, 8, 9 dan seterusnya kan. Okay, tapi cara yang ringkas sebenarnya adalah selain daripada senaraikan 7, 8, 9, 10, 11 ni, kita akan buat dalam set notation iaitu dia punya orang kata general form dia curly bracket x double dot. Ni memang kena ingat lah x double dot and then awak salin balik inequality tadi x lebih besar daripada 6 and then kita close curly bracket. So ni cara simple macam mana kita nak tulis dalam bentuk set tanpa perlu senaraikan semua. Okay. Alright, so sekarang ni set notation dah settle. Okay, set notation dah settle. So kita pergi kepada real number line pun dah settle. Jadi last sekali kita nak tukar dalam bentuk interval. So dalam bentuk interval, dia akan diwakili oleh bentuk bracket petak ataupun bulat. So 6 ni, okay, 6 sampai infinity. Okay, ni basic lah, 6 sampai infinity. Dan 6 ni adalah open bracket dan infinity wajib bracket juga. Okay, bracket bulat. Okay, sebabnya infinity dia tak boleh close bracket sebab nilai infinity tidak boleh ditentukan. Kita tak tahu berapa nilai infinity. Jadi wajib kena letak open bracket untuk infinity. Okay, so selesailah soalan ni. Maknanya awak dah selesaikan inequalities, awak dah dapat dalam bentuk set notation, dalam interval form dah settle dan dah dapat dalam real number line. Okay, jadi kita try tengok example yang seterusnya. Okay, so bila nombor 2 ni dia nak selesaikan. Maksud selesai tu kita nak cari nilai x yang memuaskan dua-dua ketaksamaan. Okay, untuk soalan ni dia ada dua ini dia ada dua simbol, ni satu dengan ni satu. Okay, so tengok so untuk soalan nombor 2, negatif 5 lebih kecil sama dengan 2x tambah 1 lebih kecil daripada 3. Okey, dan disebabkan di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan ni adalah integer. So kalau integer dia tak ada masalah kalau kita selesai secara terus. Apa maksud secara terus tu? Kita hanya perlu pindahkan mengikut properties dia. Okey, contohnya 1, kita nak cari nilai x kan, nak selesaikan x. Bila nak cari nilai x, 1 ni kena pindah. Jadi 1 ni kena pindah ke sebelah kanan dan 1 ni kena pindah juga sebelah kiri secara adil. Okey. Positif 1 asalnya adalah positif kan. Bila awak pindah ke kiri ke kanan, dia akan jadi subtraction property. Akan jadi hasil tolak. Automatik, dekat tengah ni dia akan tinggal 2x sahaja. Lebih kecil, 3 ni tolak dengan 1 dan pada masa yang sama negatif 5 juga tolak negatif 1. Okay, so yang ni dia kena pindah secara adil ke kiri dan juga ke kanan. Okay, tujuan dia kita nak selesaikan x. So
lepas dah pindah tu awak kira lah negatif 5 tolak 1 dapat negatif 6. 3 tolak 1 dapat 2. Okay, dan seterusnya kita kena pindahkan 2. So 2 ni adalah hasil darab dengan X kan. Jadi bila kita pindah kena ada juga. Pindah jadi hasil bahagi. Dah pindah juga jadi hasil bahagi. Dan tengok betul-betul kalau dekat 2 ni adalah positif. Ni kan positif kan. So bila dia adalah positif maknanya simbol tak perlu tukar. Jadi dia just bahagikan macam biasa. Jadi automatik sini akan dapat X lebih kecil daripada 3 tolak 1 tadi 2. So 2 bahagi 2. Negatif 5 tolak 1 dapat negatif 6 bahagi dengan 2. So solution dia akan dapat X lebih kecil daripada 1 dan lebih besar daripada negatif 3. Okay. Cara baca dia tengok macam ni. X lebih besar daripada negatif 3 and then X lebih kecil daripada negatif 3. Sebab simbol ni kalau sambung ni dia akan jadi macam B. Kan B. B besar. Okay. So sekarang ni okay, dah dapat dah jawapan yang tu. Kita nak tinggal jawapan dalam bentuk set notation. Set notation apa lagi? Set notation, interval form dan juga real number line. Okay, so pertama sekali kita nak tukar dalam set. So set macam tadi lah, saya beritahu tadi Set adalah open curly bracket, X, double dot and then close curly bracket. In between, salin balik inequalities yang kita dapat iaitu negatif 3 less than X less than or equal 1. Okay, settle. Itu jawapan untuk set notation. Okay, lagi 2 jawapan. Kita nak tinggal dalam bentuk real number line dan juga interval kan. So kita akan buat real number line dulu. Okay, real number line kena tengok nilai yang ada. Iaitu yang pertama sekali kita buat satu garis. Garis lurus. Okay, dan nilai dia adalah tengok ke sini. Ni negatif 3 dan ni 1. Jadi kita akan tanda atas number line tu. Satu tu negatif 3 dan satu lagi 1. Dan macam mana kita nak tanda dia close bracket ataupun apa ni close simbol tu, tutup penuh, bulat penuh atau bulat kosong. Kalau negatif 3 ni adalah close, so kena bulatkan penuh. 1 pun adalah bulat penuh. Jadi kita akan sambungkan antara dua ni. So dia akan dapat close interval antara negatif 3 dan 1. Last but not least, tinggalkan jawapan dalam bentuk interval. So interval kalau dah dapat real number line senang je lah. Awak akan ambil nilai dia iaitu pertama negatif 3 dengan 1. Okay, so yang ni close kan. So close petak dan petak. So siap lah. Solution inequality dah siap. Jawapan dalam set, jawapan real number line, jawapan dalam interval. Okay. Apa kena close interval untuk real number line tu? Apa? Dekat nombor 2. Dekat nombor 2 tu real number line, kenapa dia kena close interval? Kenapa dia kena close interval? Sebab dia merujuk kepada simbol yang inequalities ni. So kalau inequalities dekat sini adalah lebih kecil sama dengan, maka dia akan dapat closed. Kalau sini 1 ni adalah lebih kecil sama dengan, ini pun adalah closed. Dia reflect kepada antara dua tu. Okay? Boleh? Okay, faham madam. Okay. Jadi kan kalau nak senang, kalau nak tahu dia close ke open, awak tengok simbol inequalities tu. So for example, kalau lah soalan lain nanti, dia akan dapat macam ni. Contohnya X lebih kecil daripada negatif 4 dan X lebih besar daripada negatif 10. Kalau ikutkan, 1 tu lebih kecil, 1 lebih besar sama dengan. Tapi kita akan tahu ini adalah open, ini adalah close. Sebab dia merujuk kepada simbol ni. Close dia sama dengan, open dia tak ada sama dengan. Jadi bila kita nak buat number line, memang wajib lah negatif 10 letak sebelah kiri, negatif 4 sebelah kanan. So automatik bila dia open, akan bulat kosong. Bila closed, bulat penuh. Dan disebabkan ini adalah nilai di antara negatif 4 dan negatif 10,
maka kita akan sambungkan sahaja. Okay. So tu mana-mana yang tak tahu macam mana nak tentukan open atau close. Sebab sebenarnya kan masa nak selesai inequalities tu semua orang boleh buat sebenarnya, tapi bila dia nak terjemahkan real number line dan juga interval, sebenarnya bila kita tahu dia adalah open, bracket bulat, kalau close, bracket petak. Okay. Okay, so kita dah 12 belas, saya akan habis dalam 12.30. Kita akan habiskan contoh sikit lagi sebelum kita buat praktis. Kalau ada soalan boleh buka mic macam tadi, dan kalau ada soalan juga boleh tekan dekat bahagian chat lah, sebab chat pun saya boleh baca juga. Takat ni okey lagi tak? Boleh follow? Sebab hari ni kita just buat untuk inequalities. Kita nak selesaikan ketaksamaan dan bagi jawapan tu dalam 4 bentuk. Interval, set, real number line dan juga inequalities. Semua orang okey? Okey. Okay, madam. Okay, so saya akan teruskan lagi example. Sebab dia ada example dia tadi kan. Kejap. Example yang pertama tadi dia bagi soalan ni. Dia bagi soalan ni sebab yang simple punya, yang basic one, linear dengan nombor je, satu je inequalities. And then example yang kedua dia tunjuk contoh di mana ada dua inequalities tapi dua-dua sebelah tu adalah integer. Okay, dia kalau jenis yang macam ni, kalau yang jenis macam ni, ingatlah kita just buka sayap je, maknanya alihkan secara adil. Okay, tetapi kalau jenis yang ketiga, soalan ketiga ni, kalau kita nampak dia ada dua inequalities, satu lebih kecil sama dengan ni kan, satu lebih kecil sama dengan lebih besar sama dengan dan lebih kecil yang ni. Jadi dia akan ada dua. Yang ni satu, yang ni linear, yang ni satu, yang ni polinear, yang ni satu, yang ni polinear. Bila mana ketiga-tiga bahagian adalah linear, awak tak boleh nak pecahkan kembang macam ni. Okey, sebab dia akan merumitkan lagi. Dia takkan habis sebab X takkan jadi centralized. Sebab tujuan kita nak selesaikan inequalities, kita nak dapatkan X tu berada di tengah-tengah. Okay, jadi sekarang ni untuk soalan yang bentuk macam ni, yang di mana ke kiri kanan dia tu semua adalah linear, ni linear, yang ni linear dan yang ni linear, maka kita akan pecahkan kepada dua. Okay, so kita akan divide kepada dua lah. Okay, yang pertama kita akan ambil ketaksamaan yang pertama iaitu 2x tolak 3 lebih kecil 3 tolak 4x. Okay, selesaikan dulu satu persamaan ni. Kemudian yang kedua, awak kena ambil yang 3 tolak 4x ni sampai ke belakang. Ibaratnya macam awak potong dekat sini. Satu tu potong dekat bahagian ni. Kena habis tau, jangan ambil separuh. Dan yang kedua kena potong dekat sini. So barulah kita akan selesaikan dua ketaksamaan secara berasingan. Okay, yang ni contoh kalau ketiga-tiganya adalah linear, sebab tu kena pecah. Dan bila kita pecah mesti diwakili oleh dan, sebab dia nak memenuhi ketaksamaan. Dan ni nanti kalau kita buat dia punya real number line mesti bersilang. So kita akan tengok contoh dia. Okay, so cara solution dia, okay, saya tunjuk lagi sekali dia punya jalan kerja walaupun dah ada dalam buku tu. Okay, saya salin soalan dulu. Okay, 2x tolak 3 lebih kecil sama dengan 3 tolak 4x lebih kecil x tambah 8. Okay, nampak macam panjang tapi sebenarnya awak boleh divide lah. Yang ni ambil satu, then yang ni ambil satu. Okay, so kita akan tulis dulu. So kat sini dia tulis 2x tolak 3 lebih kecil sama dengan 3 tolak 4x. Okay, full stop sampai situ Okay, stop sampai situ. And ataupun dan. Okay, dan ambil pula separuh satu lagi. 3 tolak 4x lebih kecil x tambah 8. Okay, jadi kita pecahkan kepada 2. Dan lepas dah pecah tu kita akan selesaikan satu persatu. So selesaikan Okay, so kat sini selesaikan macam biasalah. Nombor kita alih ke sana dan yang 4x ni kita alih ke sana. Properties biasa, addition. So dia akan dapat sini 2x tambah 4x
lebih kecil sama dengan 3 tambah 3. So dia akan dapat sini 6x lebih kecil 3 tambah 3 dapat 6. So x lebih kecil 6 bahagi 6. So bila bahagi tengok sebab ni kan positif kan. So dia tak payah tukar lah bentuk. Jadi dia tak payah tukar simbol dia. So dapat 1. Okay, settle. Daripada sini kan kita boleh baca ini sebenarnya adalah closed. So nanti kalau awak nak tanda atas number line nanti awak kena buat bulat penuh. Okay. Next. Nak selesaikan sebelah kanan kan. 3 tolak 4x lebih kecil x tambah 8. Sama juga. 3 ni awak pindahkan ke sebelah kanan. Dan x ni kita pindah sebelah kiri. Biar dia centralize x tu sebelah kiri. Tapi kadang-kadang ada juga pelajar dia tak suka nampak negatif, dia nak letak sebelah kanan x. Tak jadi masalah, boleh je. Ikut kesesuaian lah sebab konsep tu sebenarnya tak salah, dia betul. Okey, jadi sekarang ni bila kita pindah, dia akan dapat sini negatif 4x tolak x kan, sebab x pindah. Lebih kecil. Kalau boleh buat sekali dengan saya mana-mana yang ada kertas tu, buku tu buat sekali dengan saya. Lepas tu 8 tolak 3. Negatif 4x tolak 1x dia akan dapat negatif 5x. Lebih kecil daripada 8 tolak 3 dapat 5. Okay. Dan last sekali kita nak pindahkan negatif 5 ni. Negatif 5 ni kita nak pindah jadi hasil bahagi. Ingat tak tadi? Ini kan nilai dia negatif kan? Bila dia jadi hasil bahagi, simbol kena reverse. Jadi sekarang ni bila buat x, okay, 5 ni tetap je bahagi dengan negatif 5 sama. Tapi simbol dia ni kena reverse terbalik. Jadi lebih besar. Ni kena tukar jadi besar. Ni banyak kali saya kena terang ni sebab kadang-kadang contoh dah ada tapi pelajar tetap tak perasan benda tu kena tukar. Dia kena tukar ni sebab dia reflect kepada nilai yang kat depan ni yang kita nak bawa nilai negatif. Okay, macam 6 tadi kalau tukar jadi bahagi tak payah tukar pun sebab dia positif. Okay, alright, so daripada lebih kecil tadi dapat lebih besar. Okay, jangan pergi tambah sama dengan pula. Yang tu bukan tukar, yang tu awak dah ubah. Kita nak tukar pusing je. Okay, so sekarang ni dia dapatlah x lebih besar daripada negatif 1. Okay. So kalau dapat dari sini kita nampak yang lebih besar ni adalah open. So kita baca kat situ sebab dia lebih besar. Bukan lebih besar sama dengan. Alright, so dah dapatlah bentuk sampai sini. Kita nak tulis dalam 3 jawapan lain. Iaitu yang pertama kita nak tulis dalam bentuk set. Okay, kemudian yang kedua kita nak tulis dalam bentuk real number line. Dan yang ketiga kita nak tulis dalam bentuk interval. Okay. So untuk set ni sebab dia asing, bila set ni asing kita tak boleh nak rangkumkan lagi. Jadi kita akan buat real number line dulu. Okay, so kita buat real number line. Okay, buat satu garis lurus. Okay, nilai apa yang kita akan letak atas garis lurus ni? Berapa nilai dia? Negatif 1 masalah. Okey, betul. Negatif 1 dan juga 1. Kalau mana-mana pelajar yang tak nampak macam mana dapat ambil negatif 1 tu, dia ambil sini sebenarnya. Ni, negatif 1 dengan 1. Dan dia order kan kita dah belajar. Kalau nilai negatif dia kena letak sebelah kiri. Kalau positif kena letak sebelah kanan. Walaupun sebelah kiri, sebelah kanan, dia ni kiri. Walaupun dia berada kat situ, awak kena susun dia punya order dia lah. So sini negatif 1, sini 1. Okay. Alright, so sekarang kita nak tanda dia ni, open ke close ni. Negatif 1 kalau nak tengok kat sini. So negatif 1 adalah open. Jadi kita kena buat bulat penuh sini open. Okay, open dia punya ni adalah lebih besar. So lebih besar maknanya dia menghala ke kiri, ke kanan. Iaitu negatif positive infinity. Okay, kemudian kalau yang satu ni nak tengok kat mana dia close ke open. Tengok kat tempat dia yang ni. So bila tengok tempat ni dia adalah close kan. So bila close adalah bulat penuh. So bila bulat penuh, dah lah dia bulat penuh, lepas tu dia lebih kecil. So bila kecil maksud dia menghala ke kiri, menghampiri negatif 8. Okey, yang saya terang tadi dan adalah yang bersilang. Bersilang maksudnya kalau mana kawasan yang melalui tempat yang kawasan yang sama.
Jadi kalau yang lalu yang sama adalah kat bahagian tengah ni. Yang ni je sebab dia bertemu kat sini je. Yang lain semua sekali je lalu. Jadi secara ringkas ni sebenarnya awak boleh buat open bracket macam ni, open dan dia close. Ni punya ringkasan dia. Yang biru tadi tu kalau tak buat tak apalah. Yang ni just sekadar penerangan sebab dia dah dapat kawasan ni sahaja. Jadi automatic dia punya interval. Okay, so saya padam balik yang ni Saya padam yang ni. Okay, so automatic dia punya interval tadi, ini adalah open, ini adalah closed. So dia akan sambung kat tengah. So kiri kanan. So dia punya interval adalah -1, 1. Yang ni closed, belakang close, depan open. Dan untuk jawapan set tadi jawapan ni macam mana? Open curly bracket, X double dot. Okay, so dia kan jawapan dia di antara 1 dan -1. So cara tulis dia adalah X besar daripada -1, kecil daripada 1. Kecil sama dengan Okay, sebab ni adalah closed. Okay, so dah selesai lah. Cuma beza soalan ni dengan soalan sebelum ni sebab dia kena pecahkan kepada dua ni. Kalau kita ada linear, lepas tu inequalities linear, lepas tu inequalities linear. So kena pecahkan kepada dua inequalities. Okay? Alright. So saya rasa yang ni je yang saya akan bincang untuk contoh. Kita terus pergi pada practice Okay. So ni dah dalam buku awak semua dah ada jawapan semua dah ada. Okay, yang jawapan untuk 4 Roman ni pun saya tak bincang sebab dia sama macam yang tadi juga. Yang mana X per 6 ni linear. Part X tolak 1, 3 pun linear dan 2 tolak X kuasa 2 pun linear. Jadi awak kena pecahkan kepada 2. Okay, pecahkan kepada 2 dengan diwakili oleh N. Cuma dekat sini dia ada pecahan lah. So kena samakan penyebut ataupun darab silang. Silang maknanya di atas lah. Okay, dan selesaikan sama juga. Dia akan dapat jawapan dia dalam bentuk set notation, interval form dan juga real number line. Yang ni saya tak bincang sebab dah ada jalan kerja. Okay, last sebelum kita habis kelas, kita akan buat praktis 3. Sila buka muka surat 10. Dan saya bagi masa 2 minit, cuba try buat yang A. Siapa-siapa yang ada modul, boleh contoh dalam modul tu. Yang mana yang tak ada modul, boleh ambil kertas. Okay, cuba buat yang soalan A dulu. Okay, soalan A ni dia sama juga. Selesaikan ketaksamaan yang berikut dan tinggal dalam 4 jawapan. Set, inequality, interval, real number line. Okay, sila buat A tak? Saya rehat sekejap 2 minit. Cuba alih-alihkan, lepas tu dapatkan dia punya set, interval dan juga real number line. Kalau ada soalan boleh buka mic sebab biasanya kalau saya mengajar, saya akan tanya dulu student, ada tak nak tanya? Kalau macam ada yang setermis nak explain, saya boleh terang. Madam, kalau dekat A tu -1 tu kalau pindah tepi jadi ketaksamaan dia tu terbalikkan lah. Tak payah. Yang terbalik tu kalau melibatkan hasil bahagi atau darat sahaja. Faham tak? Maksudnya kan -1 ni masa kita pindah ni kita tak buat bahagi, kita hanya tukar jadi tambah, betul tak? Kan? So bila ditukar jadi tambah, maknanya ketaksamaan tu tak berubah. Jangan berubah yang tu. Dia hanya kalau syarat dia kalau melibatkan darat bahagi je. Jadi tak berubah jangan berubah. So sepatutnya dia akan jadi 7x. Ketaksamaan kekal 8 tambah 1. Yang berubah kalau hasil bahagi. Macam -7 ni ada negatif ke depan, so dia kena tukar. Okay, ada lagi tak soalan? So ni ingat yang ni pindah sebelah sana.
ditambah. Tak payah tukar ke tak samaan. Sebab yang ini adalah additive ataupun addition property. Addition property takkan merubah simbol ketaksamaan kalau alih ke kiri ke kanan. Tambah tolak lah. Okay, so kalau ikutkan awak dah dapat jawapan dia 9/7. Okay, 9/7 untuk X kan? Betul? Dapat? Dapat, Alhamdulillah. Dia dah boleh tukar ke perpuluhan ke teacher? Madam. 9/7 ni kalau awak tukar dia dapat perpuluhan yang tak berhenti, betul tak? So kalau yang perpuluhan yang tidak berhenti adalah lebih baik awak tukar kekalkan pecahan. Jangan letak dalam perpuluhan. Contoh kalau 1/4, yang tu tak apa. 1/4 kalau tukar jadi 0.25 sebab dia terus truncated. Yang tu tak apa. Tapi kalau 9/7 letak dalam pecahan supaya nilai dia tu tidak hilang. Okey? Kekalkan dalam pecahan. Okey, so sekarang ni siapa nak baca jawapan untuk set? Ajim. Ada je ha. Okey tak semua orang ni? Kita nak habis 12.30 lah. Sikit-sikit 12.30, 12.35 ke. Sebab ni kita baca ketaksamaan dulu. Waldan. Waldan dapat? Dah tahu lah betul Dok Madam. Malu itu. Tak apa, awak baca je dia punya tu. Kalau salah saya betulkan. Kalau betul okey lah tu. Cakap buat jawapan dia. Set, cuba baca. Set notation dia jawapan apa? Kurungan Okey. S tu titik double tu. Okey, betul. Tanda kurang teacher. Okey, X tanda kurang lebih kecil. 9/7. Okey. Tutup. Okey. Tutup curly bracket. Nama dia ni curly bracket sebab dia macam beralun. Curly bracket. Okey, betul. Siapa tadi? Waldan ke? Dia bukan. Siapa tadi? Waldan lah Madam. Oh, Waldan. Okey. Itulah saya first class ni masih ingat sebab tu dah tengok yang ice breaking tu seorang-seorang. Okey, rasa cam dah muka ni. Okay, so right. So real number line buat real number line. Okay, cuma interval. Siapa boleh bagi jawapan sebelum saya bagi jawapan real number line? Interval ni dapat apa interval? Cuba baca jawapan interval. Siapa nak try? Salah tak apa. At least awak cuba. Tengah-tengah hari ni bahaya juga belajar matematik kadang. Takut dok buat. Cepat, siapa boleh bagi interval? Kena letak kurungan open teacher. Madam. Okey, kurungan open. Saya tak pasal siapa yang angkat tangan tadi. Okey, kurungan open. Lagi? 9/7. Salah. 9/7 pula ya Allah. Siapa nak betulkan? Negative infinity. Yes, Amin, betul. Negative infinity. Koma, barulah 9/7. Okay, lepas 9/7 tu open ke close bracket? Open. Okay, betul open. Itulah jawapan dia. So, terima kasih Waldan dan terima kasih Amin. Cuma tadi yang Waldan sebut tadi tu mungkin masa kita nak buat tadi real number line, tandakan 9/7 dulu. Bila tanda 9/7, awak nampak simbol dia kan lebih kecil kan? So lebih kecil maknanya dia akan bulat dan dia akan menghala ke kiri.
iaitu menghampiri negatif infinity. So sebab itulah jawapan untuk interval akan termasuk negatif infinity dulu baru 9/7. Okay, itu cara dia. Okay. So settle lah soalan A. Next kita try pada soalan B. Soalan B dia sama macam soalan A, cuma dia ada kembangan dulu kat depan. Cuba buat. And then saya buka lah pada orang lain nak cuba. Tak apa kalau salah, saya tak marah pun. At least awak ada suatu hari ni yang awak dapat. Ni sempat ke salin ni? Kalau tak sempat nanti saya screenshot balik lah. Ataupun nak boleh tengok balik video record ni. Okay, go. Soalan B. Dia sebenarnya mat ni dia kena buat. Kena buat baru nampak. Okay, so untuk soalan ni sekejap 2x tambah 2 tambah 5. Okay. Aku tak nampak. Okay, so kita akan kembangkan dulu 2 dengan x tambah 2. So dia akan dapat sini 2x tambah 4 lebih kecil x tambah 5. Okay, ni kembangkan dulu satu-satu kena kembang. Okay, kemudian baru kita pindah. Okay, so dekat sini adalah additional property. Kita just tambah tolak kiri kanan macam tu je. Tak payah ubah simbol ketaksamaan So positif 4 pindah duduk sebelah kiri. X pindah duduk sebelah kanan. Terbalik saya. Positif 4 pindah kanan. X pindah kiri. So dia akan jadi sini 2x tolak x lebih kecil daripada 5 tolak 4. So bila 2x tolak x, maka dapat x. 5 tolak 4 dapat 1. Ya Amin? Nak try ke? Jawab apa jawapan? X lebih. What answer? Dapat dah lah jawapan dia. Okay, set notation. Baca set notation Amin. Curly bracket. Okay. X double dot. Okay. X lebih kecil daripada 1. Curly bracket. Okay, betul. Okay Amin, satu lagi Amin. Sebelum saya bagi real number line, buat tak lagi interval? Buat dah. Okay, cuba bagi jawapan untuk interval. Open bracket. Okay, open bracket betul. Negative infinity. Okay, betul. Koma. Okay. 1. Lagi? Okay. Hah? Okay. Apa dia? Bracket, open bracket. Open bracket. Okay, alright. Betul Amin. Terima kasih Amin. Okay, so ni jawapan dia betul. Walaupun saya tak tunjuk yang real number line, jawapan Amin yang bagi ni adalah betul. Okay, so ni x lebih kecil 1. Ini adalah set dia punya notation dan ini adalah interval. Kalau nak buat dia punya real number line macam biasalah. Kita buat satu garis lurus, tandakan 1 dan simbol dia adalah lebih kecil ataupun open. Kita tanda bulat penuh dan lebih kecil menghala ke kiri. Menghala kepada negatif infinity. Sebab itulah kita akan ambil dia punya interval adalah antara negatif infinity dan 1. Okay, betul. Okay, ada lagi 2 contoh. Kita buat lagi sekali. Kalau siapa yang dah dapat jawapan, boleh share. Tak mic je nanti. Saya bagi masa 2 minit untuk soalan C. Sebab soalan C tu dia kena pecahkan. Ni siapa-siapa nak salin, boleh salin sekejap. Salin sekejap ini 1 minit and then nanti saya pergi pada soalan practice C. Sebab ini kita bincang sampai D dulu and then nanti saya biarkan awak buat tutorial. Jadi mana-mana pelajar yang baru masuk ke nanti tolong tengok video yang saya dah record. Di soalan C negatif 10
lebih kecil daripada 2 tambah X lebih kecil daripada negatif 1. Okay. So yang ni nak kena pecah ke nak alihkan kembang sayap? Alihkan. Yes, alihkan. Kita alihkan ke kiri ke kanan secara adil sebab sebelah nilai kiri tu adalah nilai integer sahaja. Jadi bila nilai integer je dekat sini, so tak ada masalah lah kalau kita nak kembangkan. Okay, jadi sekarang ni bila kita nak pindahkan, kita pindahkan 2 je lah. Sebab nak singgahkan X kan, nak selesaikan untuk X. Jadi 2 pindah sana, positif jadi negatif. Yang ni pun jadi negatif. Maka dia akan dapat sini X. Okay, yang ni akan dapat negatif 10 tolak 2. Dan yang ni negatif 1 tolak 2. So ketaksamaan yang memuaskan di sebelah kiri dengan kanan, dia akan dapat negatif 12 dan negatif 3. Ini simple lah sebabnya dia tak ada operation yang bahagi. Okay, jadi sekarang bila dah dapat bentuk yang macam ni, kita akan tinggal dalam set notation. Set notation, and then kedua real number line, and then ketiga adalah interval. Okay, so siapa nak volunteer untuk set? Siapa nak volunteer boleh buka mic. Kalau set kau Kau apa? Apa kau? Mana ada sebut kau? Kali. Kan Kamal kan? Kau nak sebut Kamal. Kelly break. Okay, yang set tadi Kelly bracket, lepas tu X titik 2 negatif 12 dan sama kecil X lepas tu negatif 3. And then close curly bracket. Okay, betul Kamal. Betul. Okay, untuk interval boleh tak bagi tahu jawapan interval? Dah hilang dah Kamal. Siapa lagi nak tolong saya? Interval, jawapan dia apa? Kamal nak try, buka je tak apa, tak apa. Orang yang sama tak apa. Kalau interval interval open bracket Open bracket plus negatif 12. ketaksamaan kecil S. Kenapa nak ada ketaksamaan? Dia tak ada. Dalam interval dia tak ada ketaksamaan. Koma. Yes, dia koma. Okay, betul Syazwan, dia koma. So, next. Negatif 3. Dan belakang ni. Yes, close bracket. Kenapa jadi 1 ni? Sekejap. Okay, alright, betul. Okay, so siapa-siapa yang dah faham macam mana nak buat real number line, jadi nampak daripada inequality sebenarnya, ni jawapan interval dia. So kalau nak buat dia punya real number line, sama je, satu garis lurus, negatif 12, negatif 3. Okay, so dua-dua adalah open dan sambungkan kat bahagian tengah. Okay, jadi kau dapatlah interval between open negatif 12 sampai 3 dan open bracket. Okay, settle untuk C. Next kita akan bincang soalan terakhir sebelum kita habis, soalan D. Siapa yang tak sempat salin boleh salin Okay, sebabkan D kat sini lah. So untuk D 3x per 4. Aku cakap muat ni. Okay, untuk yang ni walaupun sebelah kiri je yang ada linear, tapi still kita akan tukar kepada 3 bentuk
dua bentuk, iaitu yang ni yang pertama, inequalities yang pertama, and then yang ni adalah inequalities yang kedua. So kita pecahkan kepada dua dulu. So kita pecahkan, dia pertama kita dapat 3x per 4 lebih kecil sama dengan 5 tambah 6x perkan dengan 3 dan dipisahkan dengan dan, sebab dan ni untuk memuaskan kedua-duanya. Syarat wajib dan. Nanti kita nak buat persilangan. Dan 5 tambah 6x bahagi 3 lebih kurang daripada 12 ataupun lebih kecil daripada 12. Okay, so sekarang ni kita selesai dulu yang sebelah kiri. Make sure yang ni kalau ada pecahan kita akan darab silang ataupun kita panggil sebagai samakan penyebut sebenarnya. Tapi nak mudah kita darab silang 4 darab naik atas, 3 darab naik atas. So dia akan dapat 9x. 4 darab 5, 20. 4 darab 6, 24x. Okay, pastikan 4 tu didarabkan dengan semua nombor sebab itu adalah kembangan, expansion. So kita dapat pada sini, maka kita alihkan 24x ni pindah ke sebelah sana. Sebab nak singlekan x, kita nak selesaikan x kan. So dia dapat 9x tolak 24x lebih kecil daripada 20. Okay, cuba kira 9 tolak 24 dapat negatif 15. Okay, negatif 15 kan? So lebih kecil daripada 20. Okay, sinilah yang saya bagi tahu tadi. Sekiranya bila kita nak alihkan negatif 5 ni ke sebelah kanan dengan jadi hasil bahagi, maka simbol tu akan bertukar. Okay, so dekat sini tengok betul-betul. So dia akan dapat sini x lebih besar sama dengan 20 bahagi negatif 15. Okay, reverse dekat sini sebab depan ni nilai dia negatif. Negatif dan melibatkan hasil bahagi. That's why kita reverse. So negatif 20 bahagi negatif 15, kalau tekan kalkulator, dia akan dapat pecahan yang termudah iaitu negatif 4/3. Okay. So dapatlah satu bahagian negatif 4/3. Okay, siap yang ni, jangan buat lagi real number line. Kita kena selesaikan yang sebelah kanan pula. Okay, so yang ni pun sama, disebabkan sebelah kanan dia tak ada pecahan dua-dua, so kita akan just darab je 3 darab 12. So dia akan dapat sini 5 tambah 6x less than 36. And then kita nak jadikan 6x sebagai penyebut, maka 5 pindahkan ke sebelah sana jadi hasil tolak. So dia akan dapat sini 6x lebih kecil daripada 31. Sebab 36 tolak 5 dapat 31. Okay. And then kita nak jadikan hasil bahagi. Okay, so tengok 6 tu positif kan. So bila 6 positif, dia tak payah tukar simbol. Dia tetap ketaksamaan yang sama. 31/6. So 31/6 adalah nombor yang tidak boleh dipermudahkan dan kita akan tinggal dalam bentuk pecahan. Okay, so jadi sekarang ni kita nak tinggal dalam 3 jawapan iaitu yang pertama dalam bentuk set, and then yang kedua dalam bentuk real number line, and then yang ketiga dalam interval. Okay, siapa yang nak cuba mungkin boleh bagi jawapan set dulu ataupun jawapan interval. Ini soalan yang terakhir yang kita boleh cuba. Siapa nak try buka mic. It's okay kalau salah, tak apa. Saya akan betulkan dan kita bincang. Yang lain tu kalau nak salin boleh salin. Sebab ni solution untuk ketaksamaan. Okay, siapa yang dah siap boleh bagi jawapan set ataupun interval. Curly bracket. Curly bracket. Jadi 2x. Okay, dah buka. Jadi 2. Okay. Negatif 4/3. Okay, lebih betul. kecil atau sama dengan x. Okay. Dan lebih kecil daripada 31/6. Okay, betul Kamal. Kena close bracket. Okay, right. Betul Kamal. And then interval, siapa nak try? Close bracket. Sekejap, siapa tu? Okay, Amin. Okay, close bracket. Betul. 4/3. Negatif 4/3. Koma. 31/6.
dan open Open bracket. Yes. Okay, betul. Okay, thank you Amin, betul. Close bracket -4/3, 31/6 open bracket. So ini jawapan untuk interval. Dan untuk jawapan bagi real number line sama juga, kita buat satu garis lurus. Dan yang ni kan negatif, okay, letak negatif dulu, negatif 4/3. Okay, dan ni kan positif 31/6, okay, letak sini 31/6. Okay, lebih besar negatif 4/3, so kita akan tandakan kat sini lah. Okay, lebih besar kena bulat penuh. Dan 31/6 adalah bulat kosong. So dia di antara. Sebab satu lebih besar dan satu lagi lebih kecil. So dia akan jumpa kat tengah-tengah. Actually yang ni kan sebenarnya kan, kalau awak nak faham, dia sebenarnya kena buat macam saya beritahu tadi. Dia kena buat macam ni dulu. Negatif 4/3, 31/6. Negatif 4/3 ni dia pergi ke kiri, ke kanan dulu. Menghampiri infinity. 31/6 ni open. Dia lebih kecil, so menghampiri ke negatif infinity. Tapi disebabkan dia dan ni bersilang. So bila bersilang, dia wajib cari pada tempat yang sama melintas kat sini. Ni sepatutnya lukisan dia. Tapi bila kita dah tahu benda tu, sebab tu kita boleh ringkaskan menjadi bentuk yang ni. Okay? So hopefully contoh yang ada ni boleh membantu awak untuk buat tutorial nanti. Okay, so conclusion dia untuk hari ni adalah kita belajar 3 benda, iaitu klasifikasi berkenaan nombor, dan yang kedua susunan atur untuk order real number line, dan yang ketiga adalah penyelesaian ketaksamaan. Bila kita kata nak solve inequalities, maksudnya kita nak cari nilai X yang memenuhi mana-mana julat. Dan julat tu ataupun interval boleh ditulis dalam 4 cara. Set, real number line, interval dan juga inequalities. Okay, so nanti kalau tutorial nanti cuba tengok dia nak jawapan dia tu dalam mana-mana bentuk. Okay, so sebenarnya itu adalah sama je, cuma untuk kita je tahu itu adalah bentuk bagi interval. Okay, so ni jawapan untuk praktis. Kalau tak sempat nanti saya akan bagi dalam WhatsApp group untuk rujukan. Kod-kod mana yang pelajar yang tak ada modul tu boleh. Yang mana yang tak ada modul, esok kita kan esok Rabu kita ada kelas. So awak tengok yang ni, yang saya bagi slide ni, sebab dalam ni saya dah bagi praktis kan. Jadi awak boleh salin dulu, buat dalam nota sementara tunggu modul sampai nanti. Okey, jadi sebelum saya habis, saya akan bagi satu tugasan pada pelajar, iaitu kena buat soalan tutorial. So sila buka, siapa yang ada modul tu, sila buka muka surat 34. Okey. Yang mana yang tak ada modul, nanti saya akan hantar screenshot soalan ni. Jadi apa yang soalan tutorial ni sebenarnya banyak ni, sebab kita tak habis lagi belajar. Jadi soalan tutorial 1 untuk latihan pelajar bagi kefahaman dan persediaan untuk kuis nanti. Sebab soalan ni akan keluar juga iaitu soalan yang pertama, sila buat cari set of values inequalities. Kalau perasan, dia bagi tahu sini set of values. Jadi kena tinggalkan jawapan dalam bentuk set. Okey, yang kedua, sila buat nombor 2 ni, cari ketaksamaan untuk X, di mana kena express jawapan tu dalam 4 bentuk: inequality, set notation, interval dan juga real number line. Okey, so ada 8 soalan. Dan soalan ni akan dihantar, saya akan minta pelajar akan